السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى أصحابه الكرام والتابعين وتابع التابعين وإلى الأربعة الأئمة المجتهدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وللوالدين ومعلمين وذوي الحقوق علينا وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا فقها في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan takdir Allah, segala peristiwa yang berlaku dari satu masa ke satu masa, dari satu detik ke satu detik, semuanya itu adalah ketetapan Allah. Ketetapan yang sudah berlaku pada azali, yang tidak mungkin seorang pun daripada manusia ini mampu untuk merubahkan ketetapan itu. Setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Dan alhamdulillah sehinggalah sampai ke saat ini, walaupun bermacam-macam perkara yang berlaku, Allah masih mengekalkan kita dalam keadaan Islam dan iman. Allah masih lagi memberikan kepada kita kekuatan rohani untuk sama-sama kita berada di dalam jalan Allah. Untuk kita bersama-sama meneruskan menuntut ilmu Allah, untuk kita bersama-sama menghidupkan agama Allah, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memilih kita sebagai sebahagian daripada tentera-tentera Allah yang sentiasa berjuang untuk mengangkat darjat
ketinggian agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah, antara pejuang yang perlu kehadapan dari masa ke semasa, daripada waktu ke waktu, apatah lagi dalam dunia fitnah, iaitulah tentera aqaidul iman, tentera akidah, tentera-tentera Allah yang ke depan untuk menyatakan aqaidul iman, untuk membincangkan dan mempertahankan akidah Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah seperti yang ditetapkan oleh ulama. Jangan biarkan tentera-tentera ini semakin hari semakin pupus tanpa ada pelapisnya. Harus diperjuangkan, harus dipertahankan, harus dibangkitkan semula pejuang-pejuang ini. Dan kita seharusnya bertanggungjawab untuk melahirkan kadir-kadir yang benar-benar memahami akidah ahli sunnah wal jamaah, tanpa mempersoalkan tentang urusan dunia, tanpa mempersoalkan tentang urusan harta. Yang penting kita mampu untuk menanggung amanah Allah Subhanahu wa taala ini, iaitulah membawa manusia berada di atas satu dasar Islam yang benar, tauhid la ilaha illallah yang benar, tanpa ada sebarang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janjian kita dengan Allah di dalam alam zar lagi, bahawa kita beriman kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah. Tetapi sebahagian daripada manusia, apabila dia dilahirkan ke bumi ini, sedangkan dia dilahirkan di dalam Islam sekalipun, dengan sebab dia tidak mempunyai kaedah-kaedah dalam ilmu aqaidul iman, akhirnya dia tergelincir ke dalam lembah, ke dalam lorong yang boleh membawakan kesesatan di dalam akidahnya. Alhamdulillah kita di negeri Selangor ini tuan-tuan, masih diperkembangkan, masih dipertahankan. Saya sebagai yang diberi amanah pada malam ni, bukan saya sebagai orang kata apa, ustaz dan guru-guru tuan-tuan yang tetap, bukan, tapi jemputan saja malam ni. Dan tajuk yang diberikan hanya membicarakan dan membincangkan tentang akidah ataupun tauhid Islam ini. Hadirin yang dirahmati Allah, ini kali kedua saya datang ke tempat tuan-tuan. Jadual penuh nak masuk di tempat tuan-tuan ni tak boleh, jadual saya pun penuh. Alhamdulillah sekali-sekala boleh juga datang, boleh juga mai kongsi jumpa silaturahim dengan tuan-tuan. Apa yang kita nak bincangkan malam ni berkenaan dengan tajuk akidah itu sendiri. Dalam bab akidah ni tuan-tuan pun mengaji banyak dah di sini. Kawan-kawan saya pun ada 2-3 orang duk main bincang, baca kitab dekat tuan-tuan selepas maghrib, lepas isyak. Ada pengajian lepas isyak lagi, bagus Masjid Hasanah ni, mengaji kitab. Yang setengah-setengah masjid tu tak ada. Masjid ni ada. Sesuai lah dengan besar, dengan masyarakat dia ramai. Perlu diketengahkan akidah ahli sunnah wal jamaah sampai faham. Jadi apa yang kita nak muzakarah pada malam ni, ataupun kita nak memperingati semula, bahawasanya konsep perbahasan akidah ini dia tak lari tuan-tuan daripada membincangkan kalimah tauhid. Dalam pertemuan yang lepas, kalau tuan-tuan ingat, saya ada sebut tentang kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada ulama, ada yang mengatakan la ilaha illallah itu nafi isbat. Ada yang mengatakan la ilaha illallah itu adalah ikhbar. Dan berbagai-bagai lagi huraian daripada ulama menyatakan tentang maksud la ilaha illallah itu. Atas secara ijmal, yang perlu kita ketahui, maksud dan makna daripada la ilaha illallah itu ialah pengakuan yang sabit di dalam hati kita tentang kesubutan Allah itu sebagai Tuhan. Sebab itu kata tuan guru kami, makna la ilaha illallah itu secara ijmal ialah zat Allah jua Tuhanku. Zat Allah jua Tuhanku, makna tak ada hal lain dah.
Itu ijmal. La ilaha illallah apa dia? Zat Allah jua Tuhan aku. Hak lain bukan Tuhan dah. Bila hak lain bukan Tuhan, maka itu dinamakan nafyun, nafi. Bila kita kata Allah jua Tuhan aku, berarti yang lain bukan Tuhan. Bila yang lain bukan Tuhan, maka inilah terbit perbahasan ulama yang mengatakan nafi. Dalam kalimah tauhid itu mempunyai nafi dan isbat. Apa yang kita nafikan dan apa yang diisbatkan. Maka inilah terbit daripada situ perbincangan ulama tentang nafi isbat. Nafi apa yang sah yang diterima pakai, nafi apa yang tidak sah yang diterima, yang tak diterima pakai. Bahkan ramai di kalangan masyarakat kita tak jelas tentang nafi isbat itu. Tak jelas. Sehingga ada di antara ulama kita mengatakan man farraqa bainan nafi wal isbat fa huwa kufrun. Barang siapa yang membezakan di antara nafi dan isbat fa huwa kafir. Dia tu kafir, maknanya dia tak boleh. Dia mengasingkan, dia tak tahu nak beza antara nafi dan isbat. Dia mengasingkan antara nafi dan isbat. Sedangkan nafi dan isbat itu berada dalam kalimah yang satu. Dia tidak faham, dia tidak mampu untuk memahami maknanya, bahkan dia membezakan antara nafi dan isbat, maka orang itu kufrun. Itu kata ulama. Jadi ada sebahagian daripada ulama mengatakan secara mudah makna la ilaha illallah itu ialah ikhbar. Apa dia ikhbar? Iaitulah pengakuan di dalam hati kita. Al-ikhbar wal iqrar. Ikhbar dan ikrar, pengakuan di dalam hati kita bahawa Allah itu adalah Tuhan. Allah itu adalah Tuhan. Jadi lalu datanglah perbahasan ulama, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, berkenaan dengan kalimah tauhid itu. Terbitlah perbahasan sifat 20. Terbitlah perbahasan sifat 20. Sifat 20 ni lah alhamdulillah tuan-tuan pun mengaji kitab macam-macam. Jangan mengaji saja tak faham, usahalah untuk faham. Usahalah untuk faham. Dalam kita duk bincang tuan-tuan sifat 20 ni, kita kena tahu beberapa perkara basic dalam perbahasan sifat 20. Saya main ni peringat ya. Saya main peringat. Tak ada tajuk khusus nak bincang, main peringat tuan-tuan. Bila kita baca la ilaha illallah, dalam tu ada dua perbincangan. Dasar perbincangan dia tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu, dalam tu kalimah la ilaha illallah ada dua dasar perbincangan. Yang pertama mengenai Tuhan. Yang kedua mengenai makhluk. Pertama mengenai Tuhan, yang kedua mengenai makhluk. Kita duk kata la ilaha illallah, itu ada dua perbincangan ataupun dua perkara yang perlu kita faham. Yang pertama iaitulah tentang Tuhan. Yang kedua iaitulah tentang makhluk. Tentang Tuhan dan tentang makhluk. Kita perlu mengetahui dua perkara, tentang Tuhan dan tentang makhluk. Pertama tentang Tuhan. Tuhan melibatkan dua perbincangan. Dua perbincangan. Yang pertama iaitulah zat, yang kedua iaitulah sifat. Orang tanya apa mengaji sifat 12, apa mengaji apa? Tak tahu nak habaq. Ni orang Kedah kata jam. Mengaji sifat 20 tak tahu nak habaq mengaji apa. Sebab tu orang yang mengaji sifat 20, basic dia mesti mulut dia boleh cerita. Itulah dalil yang menunjukkan kata dia faham. Orang mengaji sifat 20 ni paling-paling kurang tuan-tuan. Bila orang tanya dia, hang mengaji sifat 20, bah la ilaha illallah, hang mengaji apa? Hang mengaji tentang apa yang sebenarnya? Jadi dua perkara. Yang pertama tentang Tuhan dan yang kedua tentang makhluk. Baik. Dalam bahasan sifat 20, bila kita kait saja tentang Tuhan, dua perkara yang perlu kita tahu, iaitulah zat dan sifat Allah. Zat dan sifat Allah. Tu. Sebut sahaja zat Allah, orang yang benar-benar duduk dalam medan tauhid, dia terus akan faham. Sebut saja zat Allah, anna zatahu la misla lahu, bahwasanya zat Allah Ta'ala itu tidak ada seumpamanya, tidak ada perumpamaannya, tidak ada. Bila sebut kata zat,
orang yang mengaji tauhid ni ataupun orang yang faham tauhid ni sebut kata zat Allah, tak ada nak duk bayang besar kecil, tak ada nak duk bayang tinggi rendah, tak ada nak duk bayang pangkat orang panggil apa, bentuk rupa bagai gerak diam dan sebagainya. Tapi kita heran tuan-tuan, macam mana ada di kalangan masyarakat kita yang dia boleh terpengaruh dengan golongan-golongan yang cuba nak merosakkan akal fikiran manusia yang waras, yang betul ini dengan fahaman-fahaman yang mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala. Ni zat ni, sebab tu dalam ilmu tauhid ni sebut kata zat, nak bincang diri zat tak boleh langsung lah. Kita sebut kata zat, kepala otak kita ni tuan-tuan, fikiran kita ni, bila sebut kata zat masuk dalam ilmu tauhid, tak ada point kita nak bincang pada zat Allah. Sebab zat Allah tak boleh dibahaskan. Ulama tak pernah membincangkan tentang zat Allah. Adapun la mislalahu la qadralahu, tidak ada perumpamaan pada Allah, tidak ada qadar pada Allah, tidak ada bentuk pada Allah, tidak gerak, tidak diam. Itu bukannya zat. Orang panggil apa? Itu bukannya tentang hakikat zat Allah itu, tetapi tentang penafian kesebutan ciri-ciri zat Allah Ta'ala itu. Kita nak mengaku subutnya di Tuhan tu, mengaku kata subutnya zat Tuhan itu mesti atas penafian perkara yang tidak layak pada Tuhan. Sebab tu kita kata la mislalah, tidak ada umpama baginya. Kita kata la qadaralah, tidak ada qadar pada Allah Ta'ala. Perumpamaan tak ada, qadar tak ada, bentuk tak ada, pergerakan tak ada, perpindahan tak ada. Itu semuanya merupakan satu penafian. Maka sebab tu bila sebut kata zat Allah, antara yang paling penting dalam ilmu tauhid mesti difahami maksud mukhalafah. Ataupun kita betul-betul faham dengan firman Allah, laisa kamislihi syai'. Tu. Sebut saja zat Allah, apa yang perlu kita faham, laisa kamislihi syai'. Tidak ada seumpama pada zat Allah Ta'ala itu suatu. Laisa kamislihi syai', tidak seumpama, tidak ada sesuatu yang seumpama pada zat Allah Ta'ala itu. Tidak ada sesuatu yang seumpama pada zat Allah Ta'ala itu. La yumasiluhu ta'ala syai'un minha mutlaqan. La fi zat, wala fi sifat, wala fil af'al. Kama qawluhu ta'ala laysa kamislihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Sebut saja zat. Pertama sekali, memang kita dalam ilmu tauhid kita akan bincang qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Kita bincang hak tu tuan-tuan. Tapi nak habaq kata orang yang kenal Tuhan, dia pergi duduk dalam majlis siapa sekalipun, siapa yang guru berada di hadapan dia, apabila sebut tentang zat Allah ataupun kita panggil hanya Allah, ni kita sebut kan, Allahu Akbar. Apa yang penting dan yang perlu kita faham, iaitulah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafah tu sangat penting. Tuhan tak serupa kita. Bila kata Tuhan tak serupa kita, kita tu apa dia? Nipi pada perbahasan yang kedua. Dalam kalimah la ilaha illallah, pi pula kepada perbahasan yang kedua, iaitulah hawadis ataupun mumkinat ataupun segala makhlukat. Athar min qudratillah.
bekasan-bekasan daripada takluk kudrat Allah Ta'ala, iaitulah al-mumkinat wal hawadis wal makhluqat. Segala perkara yang mungkin, segala perkara yang baharu, dan setiap yang diciptakan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada. Ni orang panggil pahala duk berjalan sedia. Orang mengaji tauhid ni pahala duk berjalan sedia. Lagu mana maksud dia? Bila sebut saja Allah ataupun tidak sebutkan nama Allah, dia tetap faham makna mukhalafah tu. Tetap faham makna mukhalafah tu. La yumasiluhu syai'un. La yumasiluhu syai'un. Tidak ada suatu yang seumpama Allah Ta'ala itu mutlaqan. Satu pun tak seumpama Allah mutlaqan. Di mana? Fi zat, pada zat. Wala fis sifat, dan pada sifat. Wala fil af'al, dan juga pada perbuatan Allah. Tak sama. Tuan maklum dah mengaji dah ni. Bolehlah kot pakai mengaji belakang dah kan? Saya tanyalah. Tuan jawab sendirilah, no. Jadi sebut kata zat Allah, walaupun dalam kita duk mengaji belajar sifat 20 ni, dia mula dengan qidam, dia mula dengan baqa, dia mula dengan qiyamu binafsih, dia mula dengan qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu binafsih, wahdaniyah. Walaupun ada kelima-lima tu sekali, tapi yang paling penting dalam kita, orang panggil apa, dalam kita menjaga akidah kita hari ni, iaitulah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ni yang paling penting kali. Pendek kata ginilah tuan-tuan ni. Kalau cikgu di sekolah menengah, cikgu di sekolah agama, apa asas yang perlu dia ajak dan bagi tekanan kepada muridnya, iaitulah anna dzatahu ta'ala laisa yumathiluhu syai'un min makhluqatih. Bahwasanya zat Allah Ta'ala itu tidak ada yang menyamai oleh suatu pun daripada makhluknya. Hak tu dia nak kena cerita satu-satu. Yang tu yang penting. Sebab apa? Fitnah, mudarat, bid'ah yang paling besar ialah mereka yang beranggapan bahawa Allah itu ada perumpamaan dengan makhluk ciptaannya. Itu orang panggil mudarat yang paling besar. Bid'ah yang paling besar, mudarat yang paling besar, bukan pasal tak ada duit, bukan pasal penyakit, bukan pasal wabak yang datang, bukan pasal banjir yang besar, bukan pasal umat Islam dibunuh, bukan. Tapi bala yang besar, bid'ah yang besar, mudarat yang paling besar, iaitulah kerosakan akidah orang Islam itu sendiri. No? Kerosakan akidah orang Islam itu sendiri, tu yang perlu dijaga. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nabi kata dalam hadis, setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah mana? Bid'ah yang dalalah. Apa itu bid'ah dalalah? Dalalah dengan maksud kesesatan yang melibatkan dengan akidah. Ni. Dalalah di situ kata ulama, kesesatan yang melibatkan dengan akidah orang Islam. Ni orang panggil bid'ah dalalah. Bukan bid'ah dalalah itu tak baca. Bukan bid'ah dalalah itu pasal baca Yasin malam Jumaat. Bukan pasal baca bismillah. Bukan pasal baca talqin atas kubur. Bukan. Tapi pasal tak kenal Tuhan. Mensyirikkan Tuhan tanpa sedar. Ada di dalam kitab Syekh Ad-Dasuqi
Dia mengatakan, anna man i'taqada anna Allah jismun kal ajsam fahuwa kafirun. Wa minal mu'taqidu annahu jismun la kal ajsam fahuwa asin ghairu kafir. Wal i'tiqadul haqqi i'tiqadu anna Allah laysa bijismin wala sifatin wala ya'lamu dzatahu illa hu. Dalam perkataan ini dia sebutkan 3 golongan. Golongan pertama, golongan ahli kafir. Golongan yang kedua, dia tidak jadi kafir tetapi dia memaksiati Allah. Golongan yang ketiga, golongan yang orang panggil golongan yang benar, golongan yang berjaya. Yang benar, yang berjaya. Yang pertama, ahli kafir. Ni cerita orang Islam ni tuan-tuan. Ni cerita kelompok orang Islam. Yang jadi kafir walaupun dia Islam, dia kafir di sisi Allah. Dia i'tikad kata Allah Ta'ala itu jisim kal ajsam. Jisim seperti mana jisim? Tadi pagi saya dengar satu video YouTube. Cemuh dah nak dengar yang betulnya. Duk dengar selalu dah. Bila dia naik, bila dalam Facebook, bila dia naik, orang share dalam Facebook tu, duk dengar balik lah. Apa dia kata? Ada seorang penceramah daripada negeri Pasir Dua Butir. Negeri saya lah tu. Masa tu dia muda lagi lah. Ni tak berapa nak muda dah lah. Tua sikit ya pada saya, tua setahun. Dia kata, Allah Ta'ala itu maha besar. Allah Ta'ala itu maha tinggi. Allah Ta'ala itu maha besar. Allah Ta'ala itu maha tinggi. Al-ulu, maha tinggi. Darjat ketinggian Allah Ta'ala itu maha tinggi. Perkataan dia tadi cuba nak merosakkan fikiran orang. Dan memang ada orang yang mengikut pandangan dia ataupun mengikut cara mereka ni. Kalau di polis berlambak. Bukan di polis saja, bahkan seluruh Malaysia lah ni berlambak jenuh perang kita. Dia kata, cuba bayangkan tengok Allah Ta'ala, besarnya Allah Ta'ala ni. Kalau kita nak tahu besarnya Allah, kita tengok malaikat Allah Ta'ala yang menjaga aras tu. Kita nak tahu besar mana Allah Ta'ala ni, kita tengok malaikat aras, malaikat Allah yang menjaga dan menanggung Arsyur Rahman tu. Sejauh mana besar dia? Tu dia. Malaikat ni menatang apa? Malaikat ni dia ni jawahir. Dia sebahagian daripada jenis-jenis jauhar yang mempunyai rupa bentuk, rupa parah, ada sukatan saiz, bentuk dan sebagainya. Itu satu dah salah situ. Nak bandingkan Allah dengan segala malaikat Allah. Nak tahu dah Allah Ta'ala ni besar mana? Tengok dalam hadis yang disebut dalam hadis, Nabi SAW menyebut malaikat yang menjaga, yang menanggung Arsyur Rahman ni, arasy Allah ni, antara telinga dia ke telinga itu pun perjalanan dia sudah berapa ribu tahun. Dia nak habang kata besarnya malaikat yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu. Kalau malaikat itu besar, dah diciptakan oleh Allah Ta'ala itu besar, maka besar lagi Allah. Dalam bicara ba'alam, kita kalau bicara ba'alam, falak kita ni, alam falak kita ni sebahagian daripada ratusan ribuan falak-falak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan sains saja jumpa, bahkan kajian Islam sendiri pun. Bahkan Islam tu juga sainsnya. Ni falak kita ni, falak kita ni. Kalau kita sebut bintang 7 lah. Bahkan bintang dalam falak kita ni
Ambil kita daripada bumi, kemudian naik lagi 7 lapis langit. Kemudian arah, kemudian bumi, kemudian langit, falak langit. Orang panggil apa? Falak lagi. Kemudian kursi. Kemudian Arsyur Rahman. Dalam Arsyur Rahman ni beribu-ribu lagi falak yang tidak diketahui oleh manusia. Barangkali ada alam-alam yang lain yang Allah Ta'ala ciptakan sebagai makhluk Allah. Yang ketuanya itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tak tahu. Jadi dia kata, kalaulah malaikat yang menanggung Arasy Rahman tu telinga dia tu saja besar perjalanan makan 1000 tahun, apatah lagi Allah Ta'ala lebih besar daripada malaikatnya. Ini orang panggil golongan tajsim. Golongan tajsim. Golongan yang menjisimkan Tuhan. Tapi tengok juga, kita tak kata golongan ni kufur. Kita tak kata kufur dan haram kita di sisi Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengkafirkan orang. Ahlussunnah wal Jamaah ciri-ciri dia tidak mengkafirkan orang. Cuma di sini ulama mengatakan orang Islam ni terbahagi pada 3 dalam bab akidah. Pertama, akidah yang kufur. Macam mana akidah yang kufur? Dia mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jisim seperti mana jisim? Apa dia jisim? Tubuh. Ataupun kita kata objek, benda. Jisim, ni tubuh lah. Objek, ada bentuk, ada saiz, ada rupa, gerak, diam, boleh berlaku pergerakan, intiqal min makan ila makanin akhar, berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat, itu gerak diam. Itu jisim. Golongan yang pertama mereka mengatakan Allah Ta'ala Tuhan itu jisim seperti mana jisim? Fahuwa kafirun, maka golongan ini kafir. Wal'iyaz billah. Ni orang Islam tuan-tuan. Yang atas muka dunia ni, yang kata Islam ni hak tu, ada orang Islam duduk atas muka dunia ni. Ada Islam tapi kufur. Pasal apa kufur? Pasal dia beranggapan bahawa Allah Ta'ala itu jisim serupa dengan dia. Ni yang kata mengaji tauhid tadi, mengaji 2 benda. Kita duk mengaji la ilaha illallah ni, mengaji bukan banyak. Mengaji tauhid bukan banyak tuan-tuan, nak mengaji 2 perkara ya. Nak mengaji kenal Tuhan, nak mengaji kenal makhluk. Atau mengaji tauhid. Mengaji fiqh banyak tuan-tuan, payah. Lambat nak habis. Mengaji tauhid ni sat ya, boleh faham dah. Tapi kadang-kadang istilah-istilah itulah yang agak menyukarkan kita. Tapi kalau orang bersungguh, insya-Allah boleh. Orang yang bersungguh, insya-Allah boleh, tak ada masalah. Orang yang Allah Ta'ala pilih lah. Yang pertama, golongan yang mengatakan Allah Ta'ala itu jisim seperti mana jisim. Dia tak kata Allah Ta'ala itu makhluk, tapi dia kata Allah Ta'ala itu jisim. Berarti dia mengkafirkan ayat Al-Quran. Maknanya dia mengkafir itu makna ingkar. Dia mengingkari ayat Quran. Dia menutup hati dia daripada beriman dengan firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 11. Allah kata, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah tidak sama pada sesuatu daripada makhluknya, pada zat dia, pada sifat dia dan pada af'al dia, perbuatan dia. Golongan yang kedua, golongan yang ada dan terdapat di dalam agama dan syariat Islam, iaitulah golongan yang memaksiatkan Allah dengan sebab akidah dia. Dia orang yang asing, tapi dia bukan kafir. Dia mengatakan Allah Ta'ala itu jisim la kal ajsam. Ni golongan ni tak jadi kafir. Banyak hari ni. Tapi maksiat lah. Na'udzubillah min dhalik. Maksiat dalam bab akidah ni lah tuan-tuan, lebih dahsyat daripada maksiat dunia. Orang yang tak semayang, tengok azab dia lagu mana hak Nabi sebutlah hadis. Orang yang berzina,
tengok azab dia lagu mana. Orang yang minum arak, tengok azab dia lagu mana. Ustaz-ustaz kita banyak duk cerita tentang azab, tentang hari kiamat dan sebagainya. Orang yang minum arak, orang yang makan harta anak yatim, betapa teruk dahsyatnya azab yang Allah Taala akan timpakan ke atas mereka. Tak pernahkah kita bincang apakah azab khusus yang Allah Ta'ala akan tentukan ke atas golongan yang memaksiati Allah pada akidah mereka. Sedangkan persoalan akidah lebih tinggi daripada persoalan ibadat. Ada. Akidah lebih tinggi, tuan-tuan. Martabat akidah ni dengan syariat ni, dia martabat bawah. Akidah dia nombor 1. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Alah hadis Nabi kata tu. Satu hari ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi cari Rasulullah. Rasulullah tak balik mai lagi di masjid. Pergi mana Rasulullah hilang ni, tak balik mai lagi. Sahabat ni risau yang melampau terhadap Rasulullah. Lalu dia pun pergi cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi cari ya Rasulullah. Jumpa Rasulullah berada di satu kebun di Madinah. Nak masuk di kebun tu kena meneronot. Orang Kedah kata kena merangkak. Baru boleh melintasi pagar dia. Pergi cari, jumpa Rasulullah. Baru Rasulullah ada di situ, dia pergi cari, jumpa Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanyakan kepada dia, kenapa kamu mencari aku sampai ke sini? Ya Rasulullah, kami bimbang, kami tunggu Rasulullah tak balik mai dari tadi lagi. Kami tunggu Rasulullah tak balik. Kami bimbang, risau yang melampau. Itulah yang menyebabkan membangkitkan kami cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pun rasa gembira. Tuan-tuan, kita ada sahabat mai rumah kita seronok, tuan-tuan. Kita ada anak balik mai ziarah kita seronok. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seronok? Yang mana sahabat mencintai dia, rasa risau terhadap diri dia. Rasulullah seronok. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seronok, tuan-tuan, dia memberikan hadiah yang besar untuk kita. Hadiah ni tak ada tanding dah. Rasulullah kata, bagi tahu kepada para sahabat, balik sekali hang bagi tahu kepada sahabat, barang siapa yang berkata la ilaha illallah dakhala al-jannah. Di sini ulama bahas panjang lebar. Siapa yang kata la ilaha illallah dakhala al-jannah, masuk syurga. Siapa yang kata la ilaha illallah, berarti dia beriman pada Allah, dia beriman dengan Rasulullah, dia tidak mensyirikkan Allah, masuk syurga. Inilah hadiah yang paling besar. Jumpa kat Sayyidina Umar, sahabat ni dia cerita pergi kat Sayyidina Umar, ya Umar, aku dapat hadiah daripada Rasulullah, siapa yang kata la ilaha illallah masuk syurga. Sayyidina Umar penabuh dia sekali, terlentang. Sayyidina Umar tabuh kat dia sekali, terlentang. Dia kata, pasal apa duk tabuh saya ni, pasal apa yang buat saya ni? Saya dah bagi tahu apa yang Rasulullah bagi tahu. Waktu Sayyidina Umar kata, kalau benar ini apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi SAW dan diketahui oleh masyarakat, aku bimbang tidak ada lagi orang yang menunaikan solat fardu di waktu. Maka di sinilah turunnya hadis. Datangnya hadis daripada Nabi SAW mengatakan al-haqqu ma' Umar. Sayyidina Umar, ada beberapa perkara Sayyidina Umar menepati baginda Nabi SAW. Sehingga Rasulullah kata al-haqqu ma' Umar. Benar wahai Umar. Yang benar itu adalah Umar. Kenapa? Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kalaulah masyarakat mengetahui bahawa hanya berkata dengan la ilaha illallah, tak semayang, tak puasa, tak zakat, tak haji, masuk syurga. Pakai semua orang tak semayang, boleh masuk syurga dah. Kalau begitu ya Rasulullah, diam saja. Jangan diberi khabar, diberitahu. Sehingga setelah wafatnya baginda Nabi SAW, barulah sahabat yang meriwayatkan hadis tadi memberitahu bahawasanya khabaran itu daripada Nabi SAW. Takut menyembunyi ilmu daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah. Golongan yang ketiga, golongan yang mendapat kejayaan yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah golongan i'tiqadu anna Allah laisa bijismin wala sifatin
wa la ya'lamu dzatahu illa hu. Golongan yang ketiga ataupun dipanggil sebagai firqah an-najiyah, kelompok yang benar, iaitulah mereka mengakui jazam tauhid, sabit dalam hati bahawa Allah Subhanahu wa taala zatnya bukan jisim, sifatnya bukan arad, dan perbuatannya berbeza dengan perbuatan makhluk Allah. Jadi saya kira masa berhentinya isyak ke macam mana Tuan Imam? Oh, boleh sambung sikit lah. InsyaAllah kita berhenti azan. Allahu Akbar. Itu Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah. Itu ada 3 golongan, 3 kelompok yang mana ulama sebut tentang kedudukan iman mereka. Semua orang Islam. Nama-nama Islam. Islam, al-istislam wal-inqiyad. Semua pakat dia buat amalan Islam, tapi dalam perut kita tak tahu. Kita tengoklah sembahyang Jumaat puluh-puluh ribu orang, 15,000, 20,000 orang. Adakah semua dalam perut dia sama iman dia? Belum tentu. Belum tentu iman dia sama. Sebab itu dalam pertemuan kita yang lalu, yang lepas lama pi dah, kurang 5-6 bulan dah, saya ada sebut pada tuan-tuan,
Bahkan kalau kita nilai, kita buat cek. Hari ini tuan-tuan, kita boleh cek. Allah Ta'ala uji kita, kita boleh cek. Nak masuk pintu masjid, tembak muka dulu, tembak kepala dulu. Boleh scan 35.7. Kita boleh scan suhu. Benda yang susah, yang seusia umur saya yang 40 tahun ni pun tak pernah terbayang perkara ni boleh berlaku. Tak pernah terbayang, tiba-tiba berlaku. Kerana tuntutan dunia, kerehatan selama 100 tahun sekali. Itu biasa. Kita tak tahu sejarah dulu, kita tak tahu. Kita boleh cek, kita boleh kaji. Tapi kita tak pernah kaji Fatihah depan pintu masjid. Pernahkah kita kaji Fatihah depan pintu masjid? Kita tak pernah kaji akidah masyarakat kita. Kita tak pernah scan akidah masyarakat kita. Sejauh mana mereka faham akidah mereka? Adakah akidah mereka itu, pegangan Islam mereka hanya sekadar nasab, ataupun hanya sekadar Islam mereka itu setelah masuk Islam berlafaz syahadah, ataupun Islam mereka adalah ashabul ma'rifah, orang yang betul-betul kenal. Tu tanggungjawab yang sangat-sangat berat kepada orang-orang yang memimpin urusan umat. Daripada pihak tinggi turun-turun sampailah kepada kita pihak qaryah. Yang paling besar adalah memelihara akidah umat Islam. Islam dibahagi kepada 3. Yang pertama Islam syahadah, yang kedua Islam nasab, yang ketiga Islam sahibul ma'rifah. Majoritinya confirm Islam nasab. Apa dia Islam nasab? Dia tidak tahu apa itu makna erti la ilaha illallah. Tak erti. Sebut saja, tak erti makna. Pandai kata, Tok Guru saya kata, Tok Guru saya belah Kedah lah, dia sebut pandai kata tak erti makna. Letak tak kena lupa. Tu orang awam tu. Jadi apa yang kita sebut di peringkat awal tadi tuan-tuan, apabila saja sebut la ilaha illallah, yang kita perlu faham ialah zat dan makhluk. Zat Allah yang qadim dan makhluk dalam perbincangan tersebut. Bila sebut tentang zat Allah, yang utama yang perlu kita faham ialah mukhalafah. Bukan kita menafikan, bukan kita tak ambil berat tentang qidam baqa mukhalafah qiyamu binafsi wahdaniyah. Bahkan itu semua sifat i'tibar zat. Kalau kita mengaji secara detail tuan-tuan, sifat i'tibar zat, sifat i'tibar sifat, ada sifat i'tibar zat, ada sifat i'tibar sifat. Apa itu sifat i'tibar zat? Nafsiyah, salbiyah. Apa itu sifat i'tibar sifat? Ma'ani. Kan? Jadi dalam situasi zaman dunia sekarang ni tuan-tuan, memang kena tekan sungguh bab mukhalafah ni dekat masyarakat. Kalau sekolah tu tajuk dia duduk nombor 1 lah. Kalau masjid dengan masyarakat ni tajuk dia duduk nombor 1. Kena orang Kedah kata kena taji betul-betul. Kena buh bagi lumat sampai relai kitab tak apa. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kalau bab qidam baqa ni, orang Kedah kata sempoi-sempoi ya, tak ada masalah apa sangat. Qidam ni dia nak cerita apa? Baqa ni dia nak cerita apa? Qidam ni dia nak cerita Allah tu. Nah, orang panggil apa? Apa istilah mudah dia? Nafyul ab. Maknanya tidak ada permulaan. Tak ada permulaan, tak ada mula. Dengan tidak didahulukan oleh tiada pada wujudnya Allah Ta'ala. Apa dia? Tak ada mula. Itu qidam. Memanglah bahasan dia tu payah. Tapi kita ambil hak mudah lah. Apa qidam? Ketiadaan permulaan pada wujud Allah. Itu sabit ke subut? Itu subut, bukan sabit. Kalau sabit tak mula wujudnya. Itu sabit. Apa dia subut? Subut ni mana hakikat zat Allah Ta'ala, ketiadaan permulaan pada wujudnya. Simple ya. Apa makna ketiadaan? Ketiadaan itu diri zat Allah. Apa makna tiada? Tiada tu akidah kita. Dalam istilah Arab kata subut, dan dalam istilah Arab kata sabit. Nah. Contoh gini tuan-tuan, sat lagi. Kita dah azan. Kita dah azan sat lagi nak qomat. Belum tentu kita boleh pijak tikar sejadah kita nak takbir Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab kita tak tahu perkara yang subut. Kita tak tahu perkara yang subut. Setiap detik waktu duduk berjalan ni sabit orang panggil.
Betul tak? Istilah dia kan. Sabit. Apa yang mana sabit? Berlaku. Jadi apa yang sabit hari ini tak lari daripada subut. Mana boleh lari daripada subut yang ada pada takdir, pada kudrat dan iradat Allah. Tak ada satu yang lari. Maknanya dalam kita duk bahas bincang tauhid ni tuan-tuan, bukan kita meletakkan kita nak ambil mudah qidam, baqa, qiyamu binafsi, wahdaniyah tak. Tapi ambil dengan suasana zaman lah ni, memang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis yang wajib sangat-sangat ditekankan. Pendek kata ginilah, kalau tok guru tu duk baca kitab tauhid, mai di masjid ke surau ke, bila mai sampai mukhalafah, habis saja mukhalafah ulang balik. Hampa kenal tak lagi ni Tuhan ni? Mau kenal jisim arak tak lagi ni? Tak kenal, ulang balik. Jangan duk kira habis kitab dah. Orang lah mengaji nak khatam kitab. 4-5 kitab dia kilik, dia khatam dah. Bila tanya tak faham. Macam itulah keadaan kalau mengaji pondok sekalipun, dia terlupa. Bahkan ilmu tauhid ni ilmu yang Allah Ta'ala pilih untuk seseorang itu jadi ahli dia. Ni kata Allah yarham Tuan Guru Haji Saleh. Dia kata orang yang duduk dalam majlis tauhid ni ialah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang betul tuan-tuan. Memang betul. Pengalaman-pengalaman kita duduk dalam majlis ilmu tauhid ni, alhamdulillah Allah pilih kita. Boleh jugalah reti sepatah dua bahasa ilmu tauhid, istilah-istilah dia. Kalau adalah orang yang mengajar ilmu tauhid, kawan saya pun banyak sini 3-4 orang ajar tauhid. Bagus. Duduklah tuan-tuan. Ambillah masa. Kerana apa? Tidak ada satu ilmu, satu subjek ilmu yang paling tinggi nilainya dan berharga, tinggi nilainya di sisi Allah melainkan ilmu tauhid. Tak ada. Dan orang Islam yang dia faham tauhid ni, mudah ginilah. Ada satu amalan yang pahalanya sentiasa berjalan. Ada satu amalan yang pahalanya sentiasa berjalan. Kalau sedekah, ya jariah, itu kena sedekah dulu. Sedekah dulu. Kita sedekah dulu. Bangunkan benda, sedekah tu jalan selalu. Ya. Tapi dia masih lagi syariat. Masih lagi di peringkat yang bawah. Ini kata ulama, bukan saya kata. Kenapa? Tak ada satu amalan yang lebih tinggi darjat dan pahalanya di sisi Allah melainkan orang yang betul-betul tauhid dia. Tauhid itu betul, tak lari sikit pun. Orang ni makan dapat pahala, minum dapat pahala, tidur dapat pahala, jimat dengan isteri dapat pahala. Nah, apatah lagi dia pergi ambil kitab, bawa pergi mengaji ataupun pergi muzakarah ataupun pergi mengajar, dapat pahala. Pahala duk biarlah saja. Pahala tu bukan kecil-kecil anak. Orang Kedah kata pahala dia sangat-sangat besar. Dan waktu bila datangnya orang panggil apa, sahibul bid'ah, dia bangun mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin. Siapa-siapa, ada satu hadis juga, apabila datangnya satu bid'ah, tiba-tiba orang yang alim itu ambil sikap untuk berdiam diri, tidak menentang satu kebid'atan itu, fa'alaihi la'natullah, laknat Allah Ta'ala akan turunkan kepada mereka yang memahami kebenaran tetapi dia tidak pertahankan kebenaran itu. Wal'iyazubillah. Jadi betapa pentingnya tuan-tuan, di sisi setakat yang saya faham lah, memang tak ada jalan lah, memang kita kena betul-betul pertahan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi saya ni sekadar mai sembang-sembang saja dengan tuan-tuan, tak ada jodoh lagi nak duk bincang kitab dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan ada satu hari nanti boleh bersama dengan tuan-tuan, insya-Allah. Sekadar tu saja sembang tazkirah kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat sikit sebanyak yang kita boleh ambil. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Semoga kita bertemu lagi di masa yang akan datang. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.